Aku stres. Kenapa tak siap-siap kerja aku? Asyik tangguh sampai bila nak habis? Tangguh ni bukan sebab aku tangguh tau. Sebab ada dia tu lah. Hey, kalau dia tak nak buat, tak payah buat. Suruh orang lain buat. Ni bekerjasama pun tak macam kerjasama tau. Due date pun esok. Allah Akbar. Bila lah aku nak dapat siapkan kerja ni? Bila lah aku nak siapkan kerja ni? Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita bersama saya, Ima Osman, Booktuber anda. Baik, untuk video kali ini, pernah tak kalian mengalami masalah seperti tadi? Ima rasa setiap orang mesti pernah mengalami di mana tahap mereka akan tertekan dengan suatu benda sehingga menyebabkan sedih, murung, kecewa dan sebagainya. Jadi, solusinya adalah bersangka baik dengan Tuhan. Hari ini, Ima ada satu tajuk buku ni dan Ima akan ulas untuk video kali ini, iaitu karya Cik Syirah Lokman, terbitan buku Masrid, Bersangka Baik dengan Tuhan. Apa yang menariknya buku ni? Hebat sangat ke buku ni sampai boleh selesaikan masalah kita? Tak, okey. Ima tak kata buku ni dapat selesaikan masalah kita 100%, tapi sedikit sebanyak buku ni dapat membantu kita untuk ubah mindset kita supaya kita sentiasa bersangka baik apa jua perkara yang kita lalui. Ima akui, Ima sendiri pun kadang-kadang rasa macam sentiasa negatif je. Dapat ke aku? Kenapa macam ni? Semuanya ada kan? Jadi, apabila baca buku ni, persepsi Ima sedikit berubah terhadap masalah yang berlaku di sekitar Ima. Okey. Apa yang menariknya buku ni sebenarnya? Okey, yang pertama, penulis dia bijak menggunakan isu-isu yang berlaku dan memang berlaku dalam kalangan masyarakat sekarang. Contohnya, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala tidak adil. Kedua, berikan aku masa. Ketiga, duka anak yatim. 4, belajar lain kerja lain. 5, dah solat tapi rezeki lambat. Yang ke-6, aku dikongkong. Yang ke-7, aku mahu kaya. Yang ke-8, kenapa aku sakit? Yang ke-9, di mana jodohku? Yang ke-10, mandulkah aku? Dan yang ke-11, lebih baik jadi jahat saja. Yang ke-12, jatuh ditimpa tangga. Yang ke-13, kau khianati aku. Dan banyak lagi bab-bab yang diceritakan oleh penulis. Dan penulis dia bukan sahaja mengulas masalah yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat kita, tapi dia memberi jawapan dan dia memberi persepsi baru kepada kita supaya kita akan berfikir, betul lah macam ni, kenapa aku tak terfikir sebelum ni? Macam tu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam buku ini penuh dengan ilustrasi warna-warni yang dapat membantu para pembaca semasa mereka mengalami masalah ataupun tengah berada dalam tekanan. Kita dalam tekanan ni, kita perlu sesuatu yang boleh menyebabkan kita rasa tenang, menyebabkan kita rasa aman, damai dan tak stres. Okey? Jadi, grafik yang berwarna-warni dalam buku ni sedikit sebanyak dapat membantu mata kita untuk sebagai terapi lah. Okey, kita lihat sesuatu yang berwarna. Okey, oh cantiknya, oh betul lah, macam tu kan, contoh kan. Jadi buku ini sedikit sebanyak membantu kita sebagai terapi kita supaya kita melihat masalah yang berlaku terhadap kita tu dari sudut pandang yang positif dan dari sudut pandang yang berbeza. Tak ke arah masalah saja, tak ke arah negatif saja, negatif, tak ada. Jadi buku ini dapat membantu kita lah untuk mengubah mindset kita ataupun mengubah sedikit pemikiran kita supaya sentiasa berfikiran positif. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, yang menariknya buku ini adalah dia akan memulakan setiap bab ini. Okey, ini adalah bab baru dan seterusnya adalah merupakan pemikiran yang selalu muncul di benak fikiran kita. Apa-apa persepsi yang kita alami kan. Kalau kita, contoh kita mengalami masalah, ada satu bab ni, okey, dia cerita tentang mandulkah aku. Jadi makcik-makcik bawang ni lah, keyboard warrior dan sebagainya, mereka akan buat kerja mereka, cakap, kau dah 10 tahun kahwin, kau dah 15 tahun kahwin, kenapa tak ada anak lagi kan? Aku rasa nak cabai je. Okey, jadi kesianlah kepada individu yang belum dikurniakan rezeki zuriat ini. Jadi penulis dia cuba untuk buang persepsi negatif yang dibuat oleh masyarakat, okey? Dan inilah persepsi itulah yang negatif tu
Ini penulis dia letak dekat bahagian inilah, okey, yang muka surat biru ni. Setiap bab dia ada muka surat ini. Cakap, aku ni mandul, orang lain duk kata kat aku dah kahwin lama tapi tak ada anak, macam tu. Kemudian penulis akan buat jawapan di bahagian belakang inilah, okey. Jawapan apa-apa saja, macam yang zuriat tadi, penulis dia akan beri kita ruang. Dia cakap, cuba fikir balik, kalau kita ada anak, mungkin kita tak dapat nak berbakti kepada ibu bapa kita, contoh kan, sebab kita duk busy dengan anak je. Jadi macam persepsi-persepsi tersebutlah yang dikemukakan oleh penulis agar pembaca rasa macam betul lah apa penulis cakap, kenapa aku tak terfikir masa sebelum ni kan, macam tu kan. Jadi itulah yang cuba untuk diterapkan penulis di setiap bab yang dia ceritakan. Memang setiap bab dia memang banyak keistimewaan dia lah, dan memang sangat dekat dengan masyarakat, dan kita pun rasa macam betul lah. Itu adalah sedikit tentang buku ini dan bahagian apa yang Ima paling suka dalam buku ini. Ima suka bab yang menyatakan aku mahu kaya. Tengok Ima akan baca dulu yang warna biru ni. Apa yang warna biru ni cakap muka surat warna biru ni. Okey. Aku sering berimpian menjadi kaya harta apabila melihat rumah besar, cantiknya rumah. Satu hari nanti aku nak rumah besar macam ni. Padulah kereta ni, Honda. Seronoknya dia ada duit boleh jalan sana sini. Mewahnya barang-barang dia. Aku selalu melihat di Instagram, ramai individu seusia aku dah mula menjadi kaya. Mereka masih muda tapi macam-macam mereka ada. Ada yang memiliki kereta Honda pada usia 22 tahun. Ada yang telah beli rumah mewah ketika usia 24 tahun. Malah ada yang boleh berbelanja mewah setiap hari tanpa rasa takut duit habis esok hari. Aku makin lama makin berusia. Namun kewanganku masih belum stabil. Kereta kecil saja. Rumah masih menampung rumah keluarga. Faham tak? Itulah yang warna biru tadi yang Ima cakap tadi. Persepsi yang sering bermain dan berlega di fikiran kita. Dia dah kaya. Dia kaya, bagusnya aku nak jadi macam dia. Macam tu kan. Jadi bila penulis dia bagi jawapan lah setiap apa pemikiran yang dia dah tulis depan ni kan, dia akan tulis jawapan. Okey, jawapannya, apabila wang kita cukup-cukup sahaja, kita mula kata, aku kaya nanti aku nak tolong orang lain, aku tak nak jadi sombong. Apabila kerja nanti aku nak bagi duit dekat mak ayah aku. Nanti apabila ada duit lebih, aku nak sedekah setiap bulan, aku nak tolong orang susah. Namun mengapa apabila dah berharta kita mula lupa dengan janji kita? Di mana perginya rasa mahu jadi kaya yang dermawan? Kita mula sombong kerana merasakan kita yang berusaha sendiri dan rezeki ini kita layak nikmati sendiri, bukan untuk dibahagi-bahagi. Nampak? Jadi dekat situ penulis dia cuba untuk buat persoalan yang menyebabkan kita berfikir. Di samping dia ada jugalah kisah inspirasi yang dia selitkan dalam ini yang menyebabkan kita rasa macam terinspirasi dengan kisah yang diceritakan. Itulah yang cuba untuk diterapkan oleh penulis supaya mengubah mentaliti kita, supaya kita sentiasa positif, dan positif tu mesti ada pada tempatnya lah. Okey, jangan sentiasa positif saja sampai kita pun nak buat sesuatu pun jadi macam ada setengah perkara yang kita tak boleh nak positif tau. Jadi contoh macam kalau sekarang COVID kan, kita tak boleh positif cakap semua orang ni negatif COVID. Kita tak boleh lah cakap semua orang ni negatif, so, semua orang ni tak ada COVID, so aku sekati akulah jalan kan, tak pakai pelitup muka. Tak boleh. Kita perlu positif mengikut tempatnya. Tak bolehlah kita positif yang macam tu. Itu bukan positif tu. Itu akan mengundang padah tau. Kang kena COVID nanti baru tahu. Na'udzubillah min zalik. Jadi begitulah buku ini. Memang sangat membuka mata Ima. Ima rasa macam bagus sangat dia punya penyampaian, dia punya cara pemikiran dalam ini. Okey. Buku ni non-fiction dan rating Ima secara peribadi memang 5 bintang. Alright, untuk buku ini. Sebab Ima suka dengan grafiknya, suka dengan warna-warninya, dia suka dengan isinya yang memang mantap sangat lah. Okey, buku ni dia nipis je. Okey, nipis dan memang sangat ringan, boleh baca untuk sekali duduk sahaja. Okey, sebab dia memang dia mengubah persepsi kita sebenarnya. Itulah yang pentingnya buku ni. Sangat suka. Seriously, bila Ima dapat peluang untuk review buku ni, Ima sangat suka. Bila Ima buka je, warna-warni, penuh isi. Macam itulah perasaan Ima bila buka kan. Masya Allah, memang suka sangat. Ima petik quote yang Ima suka dalam buku ni. Okay, Ima ada tulis tau. Setiap review yang Ima buat, Ima ada tulis. Pengakhiran manusia tidak sama. Mungkin yang kau nampak berdosa sebenarnya gigih bertaubat pada setiap malam mereka. Mungkin yang hari ini
kau lihat tertutup sempurna, sebenarnya hijab mereka hanya di kepala, tetapi hijab mata, mulut dan hati masih terbuka, tidak berkunci. Ada di muka surat 127. Kita lihat pentingnya kita jangan judge orang lain. Biarlah kita perbaiki diri kita daripada kita judge orang lain. Kita melihat orang lain ni buruk kan, semua benda. Tapi kita cuba, insyaAllah kita perbaiki diri kita dan insyaAllah itu akan lebih bermanfaat untuk kita. Itu sahaja daripada Ima. Jangan lupa komen, like and share, subscribe serta tekan butang lonceng dekat bawah dan boleh komen apa-apa sahaja yang kalian boleh komen dalam video ini. Bye!